Bab kata-kata Nabi SAW, jika saya mengetahui perkara akan datang seperti saya mengetahui perkara yang telah berlalu, sekiranya saya mengetahui urusan saya yang akan datang seperti saya mengetahui urusan saya yang telah berlalu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, kalaulah saya mengetahui perkara ataupun urusan saya yang akan datang seperti saya telah mengetahui yang telah berlalu, ma suqtul hadya, tentu saya tidak membawa hadyu, yakni binatang kurban, dan tentulah saya membuka ihram, yakni bersama-sama dengan orang-orang lain ketika mereka membuka ihram. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, pernah kami bersama Nabi SAW, kami mengucapkan talbiyah untuk mengerjakan haji, dan kami datang ke Mekah pada 4 hari bulan Zulhijjah. Nabi SAW memerintahkan supaya kami bertawaf di Baitullah dan bersa'i antara Safa dan Marwah, dan kami jadikannya sebagai umrah, yakni haji kami itu kami jadikan sebagai umrah, dan kami buka ihram kami kecuali orang yang ada bersamanya binatang kurban. Qala, perawi berkata, tidak ada pada sesiapa pun di antara kami binatang kurban selain daripada Nabi SAW dan Talhah. Ali pula datang daripada Yaman dengan membawa hadyu binatang kurban. Dia berkata, ahlaltu bima ahalla bihi Rasulullah, aku berihlal dengan ihlal Rasulullah SAW. Para sahabat pun berkata, yakni para sahabat yang diperintahkan supaya membuka ihramnya, berkata, adakah kita akan berangkat ke Mina dalam keadaan kemaluan kita ataupun zakar kita menitis? Rasulullah SAW bersabda, ini Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya aku, kalau aku mengetahui perkara akan datang seperti aku mengetahui perkara yang lalu, ma ahdaitu, nescaya aku tidak membawa hadyu, yakni binatang kurban, dan jikalau tidak ada padaku hadyu, tidak ada bersamaku hadyu, tentulah aku membuka ihram. Perawi berkata, Suraqah telah bertemu dengan Nabi SAW ketika baginda sedang melontar Jamrah Aqabah. Beliau berkata, wahai Rasulullah, adakah ini khusus untuk kami? Nabi SAW menjawab, tidak, bahkan buat selama-lamanya. Perawi berkata, Aisyah datang ke Mekah atau sampai ke Mekah dalam keadaan berhaid. Nabi SAW, maka Nabi SAW menyuruhnya mengerjakan ibadat haji semua sekali, cuma dia tidak boleh bertawaf di Baitullah dan tidak boleh bersembahyang
sebelum suci, selagi tidak suci. Apabila mereka sampai di Batha, Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, adakah kamu akan kembali membawa haji dan umrah? Dan saya pula kembali dengan hanya membawa haji sahaja?" Perawi berkata, kemudian Nabi SAW memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakr supaya pergi bersama Aisyah ke Tan'im. Maka Aisyah melakukan umrah pada bulan Dzulhijjah selepas hari-hari haji, yakni selepas mengerjakan haji. Ini bab kata Nabi SAW, laita kadza wa kadza, alangkah baiknya kalau begini-begini. Diriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, pernah Nabi pada suatu malam berjaga, tidak tidur. Kemudian baginda berkata, alangkah baiknya kalau ada seseorang yang baik dari kalangan sahabat-sahabatku menjaga aku malam ini. Tiba-tiba kami terdengar suara ataupun bunyi senjata. Nabi SAW pun bertanya, siapa itu? Orang pun berkata, orang pun menceritakan, Sa'ad. Wahai Rasulullah, saya datang untuk menjagamu. Maka Nabi SAW pun tidurlah sehingga kami mendengar dengkurnya. Aisyah berkata, Bilal mengucapkan begini, syair ini, ala laita syi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu. Aduh, laita syi'ri, kiranya adakah aduh, kalaulah aku dapat tahu bahawa aku akan pasti bermalam pada suatu malam di lembah di mana di sekelilingku terdapat rumput idkhir dan jalil. Aku pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Aisyah. Bab tamannil Quran wal ilm. Ini bab mencita-citakan Al-Quran dan ilmu. Ini inginkan sangat mendapat Al-Quran dan ilmu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dengki mendengki kecuali kerana dua perkara. Pertama, seseorang yang Allah kurniakan kepadanya Al-Quran, maka dibacanya Al-Quran itu pada waktu malam dan siang. Orang itu berkata, ini orang yang mendengar, orang yang membaca Al-Quran itu, dia berkata, kalaulah saya diberikan seperti mana diberikan kepada orang ini, niscaya saya akan melakukan seperti yang dilakukannya. Dan seorang lagi ialah orang yang Allah kurniakan kepadanya harta, dibelanjakannya harta itu pada tempat yang sebenarnya. Maka berkatalah, mana orang yang melihat ataupun orang yang mengetahui keadaan orang yang membelanja harta yang dikurniakan oleh Allah itu, apa katanya? Kalaulah aku diberikan seperti mana diberikan kepada dia ini, yakni diberikan harta